Selamat sejahtera. Nama saya Kodi Suarana Lelaki Murti. Hari ini saya nak bentangkan tentang perkembangan laman Melayu. Terangkan sejarah perkembangan kerajaan Aceh sebagai pusat penyebaran ilmu di Nusantara. Pertamanya, Aceh merupakan kesinambungan dari kerajaan Islam Pasai yang pernah wujud sebelum kelahiran kerajaan Melaka. Kerajaan Pasai kemudiannya telah berpecah kepada wilayah kecilan dan seorang daripada keturunan Raja Pasai bernama Raja Ibrahim berjaya menyatupadukan semula wilayah tersebut dan mendirikan kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh telah mengambil alih peranan Melaka sebagai pusat politik selepas kejatuhan kerajaan Melaka pada tahun 1511. Aceh juga turut memainkan peranan sebagai pusat pengajian Islam yang terulung di Nusantara. Kedudukan Aceh sebagai pusat agama telah membolehkan dapat pengiktirafan daripada kerajaan Turki di Istanbul. Pengiktirafan yang diterima ini memperlihatkan pemerintah Aceh yang mengambil berat hal agama sehingga membolehkan Aceh menjadi pusat pengajian Islam terkemukaan di Nusantara serta menjadikan pusat perkembangan ilmu. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera. Nama saya Kodi Suarana Lelaki Murti. Hari ini saya nak bentangkan tentang Perjanjian Inggeris Belanda tahun 1824. Antara kesan Perjanjian Inggeris Belanda tahun 1824 ialah penyerahan Pulau Batu Putih kepada Singapura. Huraikan 3 kesan penyerahan tersebut. Pengenalan. Pulau Batu Putih ialah pulau yang menjadi rebitan dan dituntut oleh dua negara, iaitu pulau ini terletak 7.7 batu Nikitel dan dari Tanah Besar Malaysia, tetapi 25.5 Nikitel atas laut dari Singapura. Jarak Pulau Batu Putih adalah lebih jauh dari titik terdekat Singapura Changi, iaitu terletak 46 km berbanding hanya 14 km dari Johor. Malaysia menegaskan berikut daripada Perjanjian Inggeris Belanda apabila Kesultanan Johor menyerahkan Singapura dan 19 km pulau-pulau serta perairan di sekelilingnya kepada pihak British. Penyerahan ini sama sekali tidak termasuk Pulau Batu Putih. Pihak koloni British dan kemudian Singapura hanya diberikan kebenaran menguruskan rumah api tersebut bagi kepentingan industri perkapalan Singapura yang kurang penting bagi pihak Malaysia pada masa itu. Seterusnya, kesan pertama adalah pertikaian antara Malaysia dan Singapura berhubung Batu Batik telah diselesaikan pada 2008 oleh Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ. Keputusan itu adalah untuk memberikan pemilikan Singapura ke atas Petra Prensa, manakala Malaysia diberikan kawalan ke atas Middle Rocks. Formasi bantuan kecil di selamatan Petra Prensa. Keputusan ICJ juga memutuskan bahawa kawasan ketiga yang menjadi perbelahan Ligit Selatan harus diuruskan bersama oleh kedua-dua negara. Kedua,
Singapura pula menemukan dakwan bahawa mereka telah menguasai pulau tersebut semenjak tahun 1840-an tanpa sebarang tentangan dan halangan oleh pihak Malaysia, bersikap berdiam diri serta mengelakkan dari menggunakan pendekatan konfrontasi oleh Malaysia berdasarkan keselamatan setiakawan dua negara yang berjiran itu sebaiknya telah digunakan dengan sebaiknya. Di dalam pergaulan hujur pihak Singapura di Mahkamah Keadilan Antarabangsa yang akhirnya dengan persetujuan dengan 12/4 memutuskan bahawa kedaulatan Pulau Batu Putih miliki Singapura, sementara 15/1 mengesahkan bantuan tengah milik Malaysia, manakala status Tumbit Selatan pula akan ditentukan kemudian berdasarkan di perairan mana ialah terletak. Kertas kerja ini memberikan tumpuan kepada dua aspek kes. Keputusan untuk menghantar kes kepada ICJ dan bukannya menggunakan mekanisme serentak untuk penyelesaian pertikaian, dan reaksi selepas keputusan kedua-dua negara menghantarkan kes kepada ICJ menunjukkan keyakinan terhadap keupayaan seorang untuk menang. Sementara pada masa yang sama menunjukkan kekurangan keyakinan terhadap mekanisme serentak untuk penyelesaian pertikaian yang tersedia untuk pihak-pihak di serantau. Beberapa pengajaran yang boleh dipelajari dari proses ini termasuk keperluan untuk bersediaan sepenuhnya untuk proses undang-undang tidak hanya bergantung pada bukti sejarah, memastikan bahawa seorang berada dalam kawasan berkesan ke atas wilayah yang dipertikaian dan bahawa mekanisme serantau memang mempunyai had disebabkan oleh prinsip tidak kebolehpercayaan pihak ketiga dan keperluan untuk memperbaiki lagi. Salam sejahtera, nama saya Ustaz Ishkumar Nanaki Katirawan. Hari ini saya nak bentang tentang perkembangan alam Melayu. Soalannya, huraikan sejarah dua buah kerajaan Melayu kuno di Kukupan Kepulauan Melayu dari sudut ekonomi dan sosial. Kedudukan alam Melayu yang berada di laluan ekonomi yang utama iaitu Selat Melaka, Selat Sunda dan Laut China Selatan telah memboleh komunikasi perdagangan antarabangsa yang lebih cekap berlaku berbanding laluan sutura yang merantasi Siberia yang sangat mencabar. Disebabkan kedudukan strategik ini, muncul bandar-bandar pelabuhan sepanjang pesisirnya yang kemudian membentuk kerajaan-kerajaan kota. Sebelum menjadi empayar-empayar yang besar, kemunculan kerajaan Melayu Funan pada 68 sehingga 628, Sriwijaya 600 sehingga 1100, Majapahit 1293 hingga 1498 dan Melaka 1400 sehingga 1511 adalah gambaran bagaimana bangsa Melayu menjadi sebuah bangsa dan tamadun yang mempunyai Salam sejahtera, nama saya Ustaz Ishkumar Nanaki Katirawan. Hari ini saya nak bentang tentang perjanjian Inggeris Belanda 1824. Huraikan tiga faktor temetai perjanjian Inggeris Belanda 1824. Faktor-faktor membawa kepada perjanjian satu, persaingan perdagangan di timur sejak kedatangan pihak Belanda dan British di timur, terutamanya di Asia Tenggara pada awal abad ke-17.
kedua-dua ini sudah tidak mempunyai berhubungan baik. VOC yang bertapak di Betawi pada tahun 1619 telah menjalinkan hubungan baik dengan raja-raja tempatan. Kemudian Belanda berjaya meluaskan empayanya ke Melaka pada tahun 1641. Pada ketika itu HSTI sedang mencari pangkalan perdagangan dan pangkalan tentera di rantau Asia Tenggara. Perselisihan sentiasa timbul atas dasar perdagangan yang diamalkan, iaitu sikap Belanda yang menjalankan dasar ingin memonopoly perdagangan di Asia Tenggara. Manakala orang Inggeris berpendapat semua bangsa mempunyai hak dan kebebasan untuk berdagangan di rantau ini. Hubungan yang buruk ini semakin meruncing kerana terdapat pegawai-pegawai Belanda yang bersifat anti-Inggeris. Contoh yang baik bagi pegawai Belanda yang bersifat anti-Inggeris ialah Jan Petersen Coin and Van der Capellen. Kedua-duanya Gubernur Jeneral Betawi. Selamat sejahtera, saya ucapkan kepada pensyara dan kawan-kawan. Hari ini saya akan membincangkan tentang 3 strategi Inggeris dalam menguatkan pengaruh penguasaan di Tanah Melayu selepas perjanjian Inggeris Belanda 1824. Sistem residen merupakan salah satu strategi Inggeris dalam menguatkan pengaruh penguasaan di Tanah Melayu selepas perjanjian Inggeris Belanda 1824. Hal ini demikian, sistem residen ditubuhkan untuk keamanan melalui undang-undang dan sistem pentadbiran awam dan pungutan cukai teratur. Selain itu, penubuhan negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, negeri-negeri Selat merupakan strategi Inggeris dalam menguatkan pengaruh penguasaan di Tanah Melayu selepas perjanjian Inggeris Belanda 1824. Sebagai contohnya, Singapura, Melaka dan Pulau Pinang dikenali sebagai negeri-negeri Selat. Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Pahang akan dikenali sebagai negeri-negeri Melayu bersekutu. Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, Johor akan dikenali sebagai negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Di samping itu, campur tangan di negeri-negeri Melayu bersekutu iaitu Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Pahang merupakan strategi Inggeris dalam menguatkan pengaruh penguasaan di Tanah Melayu selepas perjanjian Inggeris Belanda 1824. Buktinya, perbalahan antara Datuk Kelana dengan Datuk Bandar berkaitan kuasa kutipan cukai bijih timah di Sungai Ujong. Semua daerah di Negeri Sembilan jatuh ke tangan British dan akhirnya menerima residen pada tahun 1889 iaitu Martin Lister. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Rais. Saya akan membincangkan tentang kesan perjanjian Inggeris Belanda 1824 terhadap Raja-Raja Melayu dan Alam Melayu. Antara kesan perjanjian Inggeris Belanda ialah pembahagian tanah Melayu kepada dua lingkungan pengaruh barat. Selat Melaka dan Singapura menjadi sempadan pengaruh British dan Belanda. Selain itu, kedaulatan raja dipinggir kerana mereka mementingkan kepentingan sendiri. Antara kesan lain ialah perpecahan Empayar Kesultanan Johor Riau. Singapura menjadi tanah jajahan British pengistirahan kedaulatan Pahang berakhir Kesultanan Riau Lingga. Dan akhir sekali, hubungan Inggeris Belanda di timur. Contohnya pertelingkihan
Inggeris Belanda berterusan kepada Belanda tidak patuh perjanjian. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.